Terima kasih kepada semua penonton. Kini telah mencecah 1,600 orang. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe supaya lebih ramai orang dapat menggesan program kami pada malam ini. Jadi, Dato' Hajah. Ya, okay, right. Nah, jadi kita masuk kepada bab ketiga. Melalui jawapan Dato' Hajah kepada soalan terakhir bagi bab. Sekejap, mungkin I want to answer one question here when I see this by K. On Chong. Dia kata, why issues not settled within the party? Okay, Mr. K. On Chong, I hope you listen, you dengar. Dia kata, kenapa kita tak settle isu saya yang saya sebut dalam parti? Saya settle. Saya dah jumpa dengan Anwar Ibrahim. Saya bercakap dengan beliau, apakah perkara-perkara yang harus dilakukan, tetapi kita tunggu Anwar Ibrahim tidak buat apa-apa pun perubahan. Tidak buat apa-apa pun adjustment apa dan sebagainya. Jadi kita lihat perkara itu masih berlarutan dan lagi memburukkan keadaan apabila beliau melantik seorang setiausaha politik yang kita tahu latar belakangnya adalah latar belakang yang tidak berapa baik, ya. Dan kita tahu juga dia melantik jawatan-jawatan yang penting adalah orang-orang yang tidak bekerja. Waktu Anwar dalam penjara, orang-orang yang Anwar lantik ini tidak mampu untuk bawa 10 orang pun untuk ke mahkamah keadilan untuk menyokong Anwar Ibrahim ketika itu. Kami di luar kami tahu kerana saya yang banyak mobilisasi pada rakyat, pada anggota parti, dan orang-orang macam gini Anwar meletakkan kepercayaan. Jadi ini yang menyedihkan kami. Sedangkan ramai lagi yang boleh layak untuk memegang jawatan-jawatan yang penting dalam parti. So saya dah jumpa dengan dia, K. On Chong, jumpa dengan Anwar Ibrahim dan bercakap dengan beliau, tapi malangnya tidak dapat, dia tak buat apa-apa tentang pandangan-pandangan kami. Okey? Ya. Kita terus dengan soalan kami. Tadi Kak Zul telah menerangkan perubahan yang dibawa oleh beliau, tapi malangnya kerajaan ini telah tumbang dalam masa singkat 22 bulan sahaja. Jadi dengan ini kita masuk bab yang lebih excited dan kontroversi, iaitu langkah syaratun dan rampasan kuasa oleh kerajaan Perikatan Nasional. Jadi soalan pertama untuk bab ini, langkah syaratun menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumpang. Dato' Hajah juga merupakan salah satu daripada menteri dalam kerajaan tersebut. Namun Dato' Hajah seperti yang tersebut tadi telah membuat keputusan untuk keluar daripada PKR, keluar daripada kerajaan tersebut. Pada masa itu, orang ramai adalah terkejut dengan keputusan Dato' Hajah, termasuk saya. Kerana Dato' Hajah sememangnya bukan seorang yang perkauman, tak macam PAS, tak macam UMNO. Tak ada orang boleh fikir Dato' Hajah akan bekerja sama dengan mereka. Jadi, apakah pertimbangan yang diambil oleh Dato' Hajah untuk membuat keputusan tersebut? Saya rasa memang ramai masih confused, masih tak faham kenapa Dato' Hajah buat keputusan tersebut. Okey, saya sebelum tu saya nak betulkan sikit, saya bukan tinggalkan keadilan, mereka pecat saya. Saya dipecat oleh parti. Ketika mereka pecat pada hari itu, dan pada hari itu juga adalah hari Tun Mahathir letak jawatan. Letak jawatan. Jadi terpaksalah kami semua bubarkan kerajaan agar ada satu pemilihan calon baru untuk Prime Minister. Okay? So that was what happened. So jadi ketika itu, seperti saya sebut, lepas saya dipecat dan saya bersama-sama dengan YB Azmi dengan kawan-kawan kita yang 10 orang yang telah membuat keputusan untuk bersama-sama dengan PN ketika itu, adalah atas dasar kita bersama dengan Tun Mahathir, and then Tun Mahathir patutnya datang sekali lagi untuk menawarkan diri menjadi Prime Minister dengan tim yang lama lah, dengan pasukan yang lama. Tapi along the way, first round Tun Mahathir kalah. Tun Mahathir kalah kerana apa? Dikhianati oleh siapa? Oleh parti PH, gabungan parti PH, Keadilan dan juga DAP. Tidak memberikan undi kepada Tun Mahathir. Kami semua memberikan undi kepada Tun Mahathir. Kalau mereka mengikut itu, memberikan undi pada Tun Mahathir, kita kasih undi pada Tun Mahathir, Tun Mahathir akan menjadi Prime Minister. Bila menjadi Prime Minister, beliau akan mengekalkan balik dan juga akan cuba mengukuhkan lagi kabinet dalam negara, dalam kerajaan
untuk lebih kuat lagi selepas 22 bulan kita belajar apa yang kita salah dan sebagainya, akan mengukuhkan lagi. Dan ketika itu apabila dah kukuh, bolehlah Anwar Ibrahim untuk masuk menjadi Perdana Minister. So that was what we are supposed to do. Tetapi apabila first round dah kalah dengan apa tu dengan apa keadilan dan apa DAP tidak memberi sokongan, maka kita fikirkan bahawa Tun dia dah tidak dapat apa sokongan lagi untuk menjadi calon Prime Minister. Dan ketika itu Bersatu, kami belum join Bersatu, so Bersatu kata berbincang dan menawarkan Muhyiddin Yassin untuk dicalonkan sebagai Prime Minister. Dan Tuan Mahathir memberi laluan. So Muhyiddin menawarkan diri beliau untuk menjadi Prime Minister. Apabila Muhyiddin menawarkan diri beliau untuk jadi Prime Minister dan cuba mendapatkan undi sokongan dan sebagainya, kami memberikan sokongan itu kepada Muhyiddin, ya, kerana kita nak konsisten dengan keputusan kita bahawa dulu nak Mahathir dah tak ada dalam Bersatu, maka next in line is Muhyiddin, dan all of us go and help Muhyiddin. But then we later on kita dapat tahu bahawa dalam pergolakan itu dan last minute, macam mana pula dengan keadilan dan DAP dapat memujuk Tun Mahathir untuk menjadi calon Prime Minister PH pula. Saya ingat ini tidak konsisten dan tidak betul. Jadi oleh kerana kita membuat keputusan atas dasar keadilan, atas dasar konsistensi, atas dasar kita lihat kronologi itu adalah sedemikian. Tapi tak boleh menyalahkan kami, itu adalah keputusan pilihan kami buat, dan tak tentu lagi kita akan menang atau kalah. Ya, we take the risk. We might lose and we might not become menteri, we not become, tak jadi apa. But we take the risk and we make that decision because that's how we mula, and then itu kita end, dan alhamdulillah Tan Sri Muhyiddin got the majority votes, and then he put us back into cabinet. That's why I continue to become a cabinet minister. Yeah. Seperti yang disebut oleh Datuk Hajar, memang ramai tidak faham kenapa Dr. Mahathir tak mau join, tak mau ambil bahagian dalam langkah Sheraton ini. Sebab kalau dia masuk kepada Perikatan Nasional ini, dia mesti diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau kita nak sebut siapakah yang benci Anwar, baring benci Anwar, mestilah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tiada siapa yang setanding dia. Jadi adakah kerajaan Perikatan Nasional ini ditubuhkan adalah disebabkan faktor pertama benci Datuk Seri Anwar Ibrahim, faktor kedua benci terhadap parti DAP. Sebab ramai termasuk UMNO, termasuk PAS yang mengatakan kerajaan PH telah di-hijack ataupun dikuasai oleh DAP. Jadi di mana secara langsung hak-hak Melayu terhakis di bawah pimpinan Pakatan Harapan. Jadi adakah ini benar dan apakah balasan pandangan Datuk Hajar? Untuk saya, seperti Ang sebut, saya seorang politician yang progresif. Yang saya tidak pilih bulu, tidak pilih bangsa apa, saya tetap tolong dan sebagainya. Tetapi mungkin sikap-sikap resis ini ada dalam UMNO yang tidak boleh terima DAP, dan juga sikap PAS yang tidak boleh terima DAP, dan sikap Tun yang memang dah tahu Anwar Ibrahim dan dia tidak boleh terima Anwar Ibrahim macam mana pun, ya. So jadi ketika itu dia kata bagaimana dia boleh menyokong kepada Anwar Ibrahim, dan ketika ini kita lihat sekarang bila sudah pergolakan, dah masing-masing dah buat parti sendiri. Dan mereka juga berpecah sebenarnya. Jadi kalau mereka bersama pun, mereka tidak akan dapat menjalankan tugas yang baik kerana masih lagi ada sikap yang tidak selesa dengan antara satu sama lain, dan mereka akan terus berpecah. So jadi itulah di antara sebabnya yang saya rasa tidak berjaya untuk mengembalikan kerajaan PH ketika itu, kerana tidak ada kesatuan yang betul-betul. Dan waktu Tun menjadi Prime Minister, he is also having problem. How do he handle grup pembangkang, because when he become Prime Minister dulu selalunya orang BN, yang BN dah biasa dengan cara kerajaan, dah ada dia punya set style, dah ada culture dia sendiri, dah cara dia sendiri dan sebagainya. And now dia berdepan dengan orang reformasi, orang pembangkang, kita ada cara kita lain dan sebagainya, and then Tun could not handle also in a way. Jadi itu juga menjadikan satu permasalahan sebenarnya. Jadi secara peribadi, Datuk Hajar, adakah anda merasa menyesal atau tidak berbaloi untuk keluar daripada keadilan? Kerana Datuk Hajar telah menggadaikan masa 20 tahun, bukan bentik 20 tahun di dalam keadilan, dan membantu keadilan maju dari sebuah parti kecil
sehingga menjadi parti terbesar di Malaysia, 50 lebih MP. Jadi selain itu, kedudukan Datuk Hajar di dalam parti sekarang, Parti Bersatu, juga dilihat agak rendah jika dibanding dengan PKR. Dalam PKR, Datuk Hajar adalah undian naik presiden dengan undian kedua tertinggi. Di Parti Bersatu, Datuk Hajar hanya adalah seorang ahli majlis tertinggi yang dilantik oleh pengerusi, dilantik oleh presiden. Jadi adakah Datuk Hajar rasa keputusan itu tidak berbaloi? Saya punya prinsip falsafah hidup saya, wherever you are, you do your best. So di mana saya berada, tak kira bagaimana, saya akan buat yang terbaik, ya. Jadi saya tidak ada penyesalan. I've got no regrets apabila saya do my best. So whether I have position, I don't have position, I always do my best. Jadi sekarang juga saya memfokuskan diri saya untuk membuat kerja-kerja kementerian dan memastikan saya buat yang terbaik apabila saya dapat peluang untuk menjadi menteri, dan akan menyumbangkan sebaik mungkin agar ia menjadi satu ingatan kepada rakyat, dan saya akan berasa puas hati because I've done my best. So jadi saya tidak ada regrets. Whatever decision I make, I've got no regrets because I know I've done my best wherever I am. Ya, terima kasih Datuk Hajar untuk sebarang kerja-kerja hard work yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Jadi soalan terakhir untuk bab ini, ramai yang menggelar, yang membangga Datuk Hajar sebagai pengkhianat atau katak. Saya rasa dengan respect lah, with respect, saya rasa Datuk Hajar pun pernah dengar, ada pernah lihat di komen-komen. Jadi apakah balasan Datuk Hajar terhadap komen seperti ini? Katak lah, pengkhianat lah, macam mana Datuk Hajar? Saya tidak peduli kerana dengan kata-kata ini, whether you katak ke, you pengkhianat ke, apa yang penting adalah sikap you sendiri. Apabila you diamanahkan untuk buat kerja, you buat dengan yang baik. Jadi doesn't matter lah kalau you katak ke, you tak katak. Kalau you tak katak pun, you tak buat kerja, you tak amanah, buat apa? Kalau you tak pengkhianat pun tapi you tak buat kerja, tidak menjalankan amanah, tolong rakyat dan sebagainya, buat apa? There's no point. It's just because itu adalah nama yang diberikan untuk satu kumpulan dan dia masukkan saya di situ. Jadi saya tidak menjadi kudis, tak menjadi penyakit bagi saya. To me, like I said, whatever you call me, I've done my best and I've done my very best. So I will do my best. Wherever. From now on until bila pun, I will do my best, insyaAllah. Ya, jadi sekarang kita melangkah masuk ke bab keempat, iaitu tentang Kerajaan Perikatan Nasional. Soalan pertama, Datuk Hajar, apakah perbezaan di antara kerajaan PH dengan kerajaan PN? Secara jujur, Datuk Hajar merasa mana satu lebih selesa, lebih senang untuk berkhidmat dan lebih sesuai dengan ideologi politik Datuk Hajar? Sebab 3 Perdana Menteri telah pernah berkhidmat oleh Datuk Hajar. Jadi siapakah yang lebih senang untuk bekerja sama? Saya rasa ini adalah tahap yang mana kita dalam learning process untuk saya lah. Dari pembangkang, saya jadi kerajaan. Jadi kerajaan, lepas tu kerajaan PH yang mana pembangkang pertama kali menjadi kerajaan. Dan mereka juga belum tak pandai lagi menguruskan kerajaan. Lepas tu saya masuk ke kerajaan PN. PN juga masih lagi tak sempat untuk memahami culture, budaya, cara buat kerja antara sama lain, dan tukar pula lagi kepada PN2. So PN2 ni baru 3 bulan. Saya rasa dia pun adalah masih lagi dalam keadaan untuk menyesuaikan diri. Jadi untuk saya have to look at my personal performance. Saya tak nak tengok dengan performance orang lain kerana saya lihat keserasian itu masih belum lagi ada dengan padu, ya. Dan budaya kerja pun lain, cara pemikiran pun lain, ya. So jadi sebab itu saya decided to tell myself I focus on my work. So I will not focus on the other people. So let them be whatever they want to be. Then kita fokus buat kerja kita. We try to show a good example. Contoh yang baik. Fokus pada kerja dan janganlah buat kerja-kerja lain. So memang tidak mudah bagi saya. Kerana saya seorang yang vokal. Saya akan memperkatakan apa yang saya nak kata. Tapi dalam kedudukan saya sekarang ini memang tidak mudah untuk saya melaksanakan itu. Jadi saya harus mencari satu jalan yang lebih baik untuk diri saya. Bagaimana saya boleh menyumbang lebih efektif, lebih instrumental kepada negara, lebih mantap untuk negara dan mempunyai ideologi yang mungkin berlainan dengan keadaan saya sekarang ini. So, jadi itulah yang saya nak sebutkan.
Jadi selepas langkah Sheraton ini, Dato' Haja telah menubuhkan beberapa organisasi bukan kerajaan, NGO seperti PKN, Penggerak Komuniti, Now, Nation of Women. Adakah NGO ini merupakan langkah persetiaan Dato' Haja untuk masa hadapan, iaitu bila-bila masa boleh menukarkan NGO ini menjadi sebuah parti politik? Okey, jadi apabila saya keluar pada keadilan, ramai pengikut keadilan juga keluar bersama-sama dengan kami. Basically penyokong kami yang menyokong kami, mengundi kami untuk jadi naik presiden. Jadi ramai mereka keluar. Jadi apabila saya menjadi Menteri KPKT, saya tengok ramai saya punya grassroots bersama-sama saya. Jadi saya harus memikirkan satu kaedah bagaimana saya nak menstrukturkan mereka. Bagaimana saya nak mereka agar ada disiplin akan dapat bermain peranan untuk menyumbang kepada rakyat. So saya buat NGO Penggerak Komuniti Negara. Yang mana daripada 2018 sampai sekarang mereka telah saya latih untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan mereka membuat kerja ni di semua peringkat parlimen, di semua peringkat kawasan. Dan mereka berstruktur juga. Jadi mereka bila Chinese New Year, Hari Raya, bila ada banjir, ada kesusahan, kebakaran, mereka menjadi tim untuk membantu rakyat. Dan ini satu kaedah yang baik yang mana mereka dikenali rakyat sebagai orang-orang yang suka membantu rakyat dan berkhidmat untuk rakyat. Dan saya kira kalau orang nak cari calon untuk jadi wakil rakyat dalam kawasan mereka, dia akan cari calon macam gini lah, yang boleh turun padang bila ada orang susah dia turun, bila ada kebakaran cepat dia sampai panggil pertolongan, tolong menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana hendak handle dengan PBT, bagaimana nak handle dengan agensi kerajaan. Ini semua kerja mereka tahu bagaimana hendak dilaksanakan. Jadi ia mudah untuk membantu rakyat. 3 tahun saya sampai sekarang lah, daripada 2018 saya membuatkan satu platform agar orang-orang saya dapat berkhidmat kepada rakyat dan dapat melakukan kerja-kerja waktu dalam parti keadilan dulu. So jadi dapat teruskan. Jadi mereka sangat gembira dan happy. Memang tak ada niat lah saya untuk kata kalau saya nak buat parti politik mereka akan menjadi, tapi dengan secara tidak langsungnya sekiranya kalau saya hendak membuat satu parti politik, saya dah ada satu base grassroots dan struktur di semua kawasan, dan kalau saya nak buat ianya memudahkan saya lah. Ya. Jadi Dato' Haja, sekarang seluruh Malaysia, satu Malaysia tersebar dengan khabar angin, iaitu Dato' Haja bakal menjadi presiden bagi sebuah parti baru, iaitu Parti Bangsa Malaysia. Adakah berita ini benar atau palsu, Dato' Haja? Kata khabar angin lah. Jadi belum tentu lagi ke macam mana, Dato' Haja? Saya belum dapat tawaran lagi daripada Parti Bangsa Malaysia, jadi saya pun tak tahu apa kebenarannya atau kepalsuannya atau just khabar angin. Jadi selain itu saya juga terdengar khabar angin juga Dato' Haja. Banyaklah khabar angin. Ya, memang banyak sebab Dato' Haja adalah ahli politik yang terpenting di Malaysia. Jadi memang terdapat banyak khabar angin. Salah satunya Dato' Haja telah berjumpa dengan Dato' Seri Safi Abdah, iaitu pengerusi Parti Warisan, untuk berbincang kemungkinan boleh bekerjasama untuk satu Malaysia yang lebih baik. Jadi adakah berita ini adalah benar, Dato' Haja? Saya bertemu dengan mereka ketika krisis yang menukar Perdana Minister daripada Muhyiddin kepada Ismail Sabri, adalah untuk membawa mereka bersama-sama menyokong Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin, ya, agar dapat kekalkan Tan Sri Muhyiddin menjadi Prime Minister dan tidak payah memberi laluan kepada kumpulan UMNO. Itu tujuan saya. Tetapi saya tak berjaya lah. Jadi tentang parti baru ini, tadi Dato' Haja pun sebut mesti mencari satu jalanan yang baru untuk Dato' Haja sendiri sebab susah nak kerja sekarang. Jadi juga terdapat khabar angin sebab penubuhan NGO ini, parti-parti baru ini, hubungan baik antara Dato' Haja dengan Dato' Seri Azmin Ali telah terjejas sebab Dato' Seri Azmin Ali dilihat enggan untuk keluar dari Bersatu atau join a new party.
Jadi adakah ini benar hubungan dengan Datuk Seri Azmin Ali still kekal ke macam mana, Datuk Hajah? Kita pandangan kita bolehlah berbeza-beza, takkan tak boleh berbeza kan. Jadi hala tuju pun boleh berbeza. Jadi kalau hala tuju kita sama-sama, kadang-kadang kita kawan-kawan pun kadang dia suka makan kuih tart, saya suka makan kuih bakul. So jadi saya tak boleh lah ikut makan kuih tart. Kalau saya tak suka, saya suka makan kuih bakul, saya makanlah kuih bakul. Itu macam lah. Jadi hubungan masih bagus lah, masih baik. Yes. Jadi hubungan tak ada masalah, we are still friends. Jadi kalau saya ambil jalan hidup lain, dia jalan hidup, tak apa, we are still friends. Even enemy also, I thought they all talk to what. Macam Tun pun talk to Anwar, Muhyiddin Nasrul Hasan talk to Anwar. No, they all talk to each other. So what's wrong? There's nothing wrong. Ya, setuju. Politik, hubungan peribadi. Yes. Setuju dengan Datuk Hajah. Jadi kita balik politik matang. Ya, betul. Politik matang. Jadi kita balik kepada kerajaan PN kedua ini. Sebab selepas Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih kerajaan, Datuk Hajah telah ditukar portfolio menjadi Menteri Perusahaan Berladangan dan Komoditi. Ini telah dianggapkan oleh orang ramai sebagai sebuah taktik untuk mengurangkan pengaruh Datuk Hajah. Sebab Datuk Hajah dilihat amat berjaya di dalam kementerian terdahulu dan lebih-lebih penting kementerian ini mendapat banyak peluang untuk berjumpa dengan rakyat jelata. Jadi adakah Datuk Hajah bersetuju dengan pandangan ini dan apakah KPI dan kejayaan yang telah dicapai oleh Datuk Hajah dalam kementerian ini dalam masa lebih kurang 100 hari ini? Okay. Alhamdulillah saya tak menjadi kekok untuk menjaga kementerian yang baru ni, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, kerana ianya adalah satu kementerian yang sangat penting kerana ia menjana ekonomi untuk negara, membawa pendapatan untuk negara, untuk rakyat dan negara, pembangunan negara. Jadi latar belakang saya sebagai seorang dalam bidang corporate dalam segi marketing, pasaran, promosi dan advertising dan dari segi product development dan sebagainya dapat saya gunakan 100% dalam bidang kementerian yang ada sekarang. Jadi it is satu kerja yang saya dah biasa laksanakan dan saya akan dapat laksanakan dengan lebih cepat, pemahaman dengan lebih cepat dan strategi-strategi yang telah saya ada pengalaman dan ia sangat cepat untuk saya melaksanakan tugas saya dalam kementerian ini. Dan saya menekankan kepada pekebun-pekebun getah kecil dan pekebun sawit bahawa mereka main peranan penting dalam negara ini. Tanpa mereka, negara tidak akan maju seperti begini. Seperti penuri getah, waktu kita sebelum dia ada betul bawa getah dan kita ekspor getah, Malaysia hidup dengan getah, dengan hasil getah. So I want to make them proud of their contribution to the country. So itu yang saya lakukan. Dan now sekarang saya menjaga kementerian ini dan saya juga committed untuk pastikan bahawa kementerian ini akan mendatangkan pendapatan kepada negara, meningkatkan pendapatan, meningkatkan pasaran, meningkatkan penerimaan kita punya produk komoditi ini, sawit, kayu kayan dan juga getah, untuk ditingkatkan kepada negara-negara di Central Asia, di Asia Tengah, ini negara-negara Middle East dan juga negara Iran dan sebagainya, untuk mendapatkan pasaran yang lebih banyak dan dapat pendapatan untuk negara. Jadi soalan terakhir untuk bab ini sebelum kita rehat seketika. Adakah Datuk Hajah yakin bahawa salah satu rakan sekutu di dalam kerajaan ini iaitu Parti PAS dapat mempertahankan hak wanita? Semua orang tahu bahawa pegangan Datuk Hajah adalah untuk memperjuangkan hak-hak wanita, memperkasakan hak-hak wanita ini, women's rights. Jadi PAS ini dilihat sentiasa memandang rendah wanita. Jadi adakah Datuk Hajah mendapat sebarang kesukaran semasa bekerjasama dengan mereka? Ya, saya tak jadi masalah kerana baru-baru ni hari Senin lepas saya buat satu forum kepimpinan wanita Islam dan kepimpinan wanita. Okay? So because bila cakap pasal PAS, cakap pasal agama Islam dan sebagainya. Dan dalam panel tu adalah YB Zaila juga one of the panel, and then this Ahmad Arif, Dr. Naim, the pengarah Mahkamah Syariah Malaysia, and the other one is Professor Nick Shalida, who's an ustazah,
And they give the opinion bahawa Islam tidak mengekang atau mengungkung orang perempuan untuk ke depan untuk menjadi leader. Kerana dia ada misconception, ada satu persepsi yang silap yang mengatakan orang perempuan tidak menjadi leader. Cuma di rumah, kalau sebagai orang Islam, suami kita is the head of the family. But that doesn't mean orang perempuan tidak menyumbang. Tapi di luar sana, kita equal. In Islam, in Quran says, men and women are equal. You are only gauged by Allah. Allah only tengok you dari segi kebaikan yang you buat. Jadi kalau seorang perempuan itu boleh buat kerja dengan amanah, dengan adil, tak ada rasuah, buat kerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tugas. So what's wrong for them? Just because takkanlah kita pasal perempuan tak boleh, lelaki boleh. Jadi lelaki rasuah, lelaki apa teruk pun boleh. Tak boleh juga kan. So jadi kita kena tengok kepada merit atau kebolehan seseorang itu untuk menjalankan tugas. Dan saya percaya orang perempuan ini dia punya conscience lebih daripada orang lelaki. Kerana orang perempuan ni bila dia janji kan, kalau dia tak tepati dia rasa susah hati tau. Kek Sim kalau tak buat itu janji. Kita janji alamak apa macam mana kita mesti nak je. Jadi personality orang lelaki lain, dia kalau tak itu dia tak ada masalah. Jadi orang perempuan. Jadi dalam dasar ini kesentuhan wanita itu lebih bila mereka menjadi wakil rakyat, saya percaya mereka akan menjadi wakil rakyat yang lebih prihatin dan dapat menjalankan tugas dan lebih fokus untuk jalankan tugas dan tak adalah buat kerja-kerja yang mungkin tidak berguna begitu.